What's up bro, sis, mother sekalian, Hazwan Shah Bebe, #bukan Zizan. Di sini ada satu pengumuman sebelum kita mulakan video kali ini. Untuk yang bertanya Royal Rumble nanti ada watch along ataupun tidak, InsyaAllah jika tak ada halangan, ujian, dugaan, cabaran, rintangan last minute, aku akan buat live watch along ni dekat YouTube channel Hazwan Shah Wrestling dan juga TikTok Hazwan Shah Bebe. Untuk TikTok Hazwan Shah Bebe, memandangkan aku pakai iPhone 12 mini je, confirm lah bateri tak tahan, jadi aku hanya akan buat live pada perlawanan Royal Rumble wanita dan perlawanan Royal Rumble lelaki sahaja dekat TikTok lah. Tapi dekat YouTube channel Hazwan Shah Wrestling ni, live watch along ni akan bermula pada pertengahan kick off ataupun pre-show dan akan habis bila the whole Royal Rumble tu habis lah, the whole show. Pukul berapa tu BSZ aku akan mula, pastikan korang stay tune dengan aku punya announcement dekat YouTube community post, Insta story ataupun Twitter. Link Instagram, Twitter, TikTok Hazwan Shah Bebe semuanya ada dekat ruangan description kat bawah. Doakan aku tak ada halangan, dugaan, rintangan, cabaran, ujian ni last minute supaya aku boleh buat live watch along. Sebab bagi aku the best time untuk aku nak buat watch along is always Royal Rumble. Lagi-lagi tahun lepas dapat super tank, super sticker sampai RM600 in total. Dan pastikan diri korang ready untuk teman aku tengok Royal Rumble sama-sama hari Ahad ni. Aku dah pun buat video siapa yang aku rasa patut menang Royal Rumble. Kalau korang tak tengok, video yang keluar dekat atas ni, kiri atau kanan, aku pun tak sure. Untuk video kali ni, aku akan buat top 20 superstar yang mungkin akan buat kejutan dekat Royal Rumble 2023. Yang mana baru sampai, make sure tekan butang subscribe, tekan butang join untuk jadi members, tekan super thanks dan tekan juga link Shopee yang ada dekat ruangan description kat bawah. Macam aku cakap tadi, 20 nama yang possible untuk buat kejutan dekat Royal Rumble nanti. Tak semestinya diorang akan muncul, semestinya juga mereka akan muncul. Yang tu kita kena tunggu dan lihat. Cumanya aku akan susun mereka ni ikut kepala tahu aku lah. Aku nak letak diorang kat nombor 1 ke, kat nombor 20 ke, ikut hard aku. Dan sebelum kita mula nombor 20, kita buatlah nombor 21. Kira macam honorable mention lah. Sebabnya dia dah ada dah dalam list aku. Tiba-tiba dia boleh pula muncul dekat Raw ulang tahun yang ke-30 minggu ni. Jadinya dah tak kira kejutan sangat lah kalau dia muncul dekat Royal Rumble nanti. Dan honorable mention itu adalah Brock Lesnar. Yang ni kita memang dah tahu dah. Kalau dia tak muncul dekat Raw 30 tu, eventually dia akan muncul juga dekat Royal Rumble. Mungkin masa Lashley dekat atas gelanggang tu dia akan muncul ke, dia keluarkan Lashley ke. Kalau bukan dekat Raw 30 lah, tapi dah berlaku dah pun dia orang punya pertemuan dekat Raw 30. Jadinya kita keluarkanlah Brock Lesnar daripada top 20 kejap lagi. Nombor 20, kita ada Doudrop. Dah lama dah tak nampak Doudrop. Mana dia hilang, ada masalah dengan permit kerja. Tapi anytime je aku rasa dia dah boleh buat kemunculan dah. Sebabnya hari tu bukan Doudrop sahaja yang ada masalah permit. Kumpulan Gallus dan juga Tyler Bate pun ada masalah permit juga. Dan baru-baru ni kita nampak lah yang Mark Coffey dan juga Wolfgang daripada kumpulan Gallus dah pun buat diorang punya comeback dekat NXT. Tyler Bate pun sama. So kemungkinan Joe Coffey dan juga Doudrop ni akan buat kemunculan anytime from now. Dan untuk Doudrop, kemungkinan dekat Royal Rumble lah, since diorang tak ada buat qualification ke apa untuk Royal Rumble wanita. Sebab roster death wanita ni still tak cukup deep macam roster death lelaki. Jadi itulah, Doudrop dah ada, pakailah Doudrop nanti untuk cukupkan 30 orang. Gable Steveson, daripada dulu lagi kita duk tunggu bila dia nak buat debut dekat WWE. Ada yang expect NXT, Triple H pula kata dekat podcast dengan apa, aku tak ingat podcast mana, tapi aku dengar dia bagi tahu yang dia memang patutnya sebelum dia bersara tu dia akan do something dengan Gable Steveson untuk nak naikkan nama dia cepat. Meaning dia akan naik ke main roster lah. Tapi plan tu asyik tertangguh sampai sekarang. Mungkin lah Triple H dah in charge kreatif WWE, mungkin dia akan terus masukkan Gable Steveson dekat Royal Rumble tahun ni. Untuk Matt Riddle ni tak adalah nak kata kejutan sangat. Kita tahu dia injured hari tu dan kita tahu kenapa dia ditulis keluar daripada TV, sebabnya dia digantung atas langgar polisi kesihatan WWE. Katalah kalau dia punya pergantungan tu dah habis, bila ada Solo Sikoa dekat atas gelanggang masa Royal Rumble tu, bolehlah mainkan lagu Matt Riddle bagi dia buat comeback dan balas dendam dekat Solo Sikoa.
Chelsea Green, yang juga merupakan isteri ataupun kekasih. Aku tak tahulah diorang ni dah kahwin ke belum, tapi pasangan kepada Zack Ryder ataupun Matt Cardona. Dulu kita nampak dia dekat NXT, lepas tu dia naik ke main roster, lepas tu seramai superstar yang telah dilepaskan, dia antara nama yang WWE dah pun lepaskan. Lepas tu dia buat kemunculan dekat Impact Wrestling, dia join Impact, and then sekarang dah tahu dah dia dah out from Impact Wrestling dan dah kuat dah pun news yang dia akan buat comeback ke WWE. Jadi kat mana lagi WWE nak buat the best comeback untuk Chelsea Green walaupun tak ramai orang ambil pot pasal dia? Mungkin dekat Royal Rumble nanti, kalau tak cukup wanita yang akan buat kemunculan dekat Women's Royal Rumble. Bad Bunny, yang ni tak perlu cerita panjang. Tahun lepas kat Royal Rumble dia buat kejutan. Kemungkinan dekat tahun ni punya Royal Rumble dia buat kejutan lagi. Dah lah, dia pun akan involve dekat WWE 2K23. Consider macam pre-order bonus ke DLC bonus, aku dah lupa. Lepas tu hari tu Triple H ada puji dia pula kan. Triple H macam suka dengan apa yang dia dah buat dekat WWE. Jadi kemungkinan je untuk Bad Bunny muncul dekat Royal Rumble nanti. Tommaso Ciampa dah lama hilang. Hari tu aku pun tak tahu kenapa dia hilang. Lepas tu dekat live yang aku buat dekat YouTube channel Hazwan Shah Wrestling ni, live tahun baru, ada orang bagi tahu yang dia tengah injured. Jadi ada kemungkinan yang mungkin dia dah sembuh. So kalau dia dah sembuh, dia pula anak emas Triple H. Jadi mungkin dia akan muncul ataupun buat dia punya comeback dekat Royal Rumble nanti. Logan Paul, kita tahu dia sekarang ni injured lepas perlawanan dia dengan Roman Reigns dekat Crown Jewel hari tu, dan dia pun antara selebriti yang jadi wrestler dekat WWE yang boleh dikatakan mengkagumkan Triple H. Aku yakin Triple H nak dia ada match dekat WrestleMania. Kalau nak road to WrestleMania tu bermula dekat Royal Rumble, mungkin dia akan buat kejutan dekat Royal Rumble nanti. Dan kalau dia buat kejutan dekat Royal Rumble nanti, aku tak terkejut kalau dia stay dalam kalangan top 6 yang tinggal dekat atas gelanggang nanti. Kalau dia buat comeback lah dekat Royal Rumble nanti. Nombor 13 ni tadi kita dah sebut dah nama dia, sebab pasangan dia aku dah sebut dulu. Sekarang kita sebut nama dia, iaitu Zack Ryder ataupun Matt Cardona. Kita kenal dia luar WWE, Matt Cardona. Zack Ryder sebelum ni ada beri hint yang dia berminat untuk nak buat comeback dekat WWE, dan dia berminat je nak masuk ke perlawanan Royal Rumble tahun ni. So kadang-kadang superstar bagi hint macam tu, memang dia bagi hint lah yang dia nak buat comeback. Kalau dia punya pasangan pun akan ke WWE semula, mungkin dia akan ikut sama. Paling pendek aku boleh cerita sebab kita sekalikan dengan nombor 11. Sebab nombor 11 pun pasangan dia juga. Nombor 12, Beth Phoenix. So dah sebut nombor 12 apa Beth Phoenix. Nombor 11 ni kita tahulah dah tentunya The Rated R Superstar, Hall of Famer, Edge. Dah berbulan kita tak nampak diorang. Lepas Edge kalah perlawanan I Quit lawan dengan Finn Balor, masa tu kita nampak kepala Beth Phoenix ni dihempas dengan kerusi. So dah tentu dah, kat sini dah tentulah kita tahu yang Edge dan juga Beth Phoenix confirm nak buat revenge dekat kumpulan Judgment Day. Jadi dekat Royal Rumble, Beth Phoenix mungkin akan cari Rhea Ripley, Edge pula akan cari Finn Balor. Dan kuat dah pun news yang lepas ni WWE nak buat match Edge dengan Finn Balor, dengannya nak berlaku dekat Royal Rumble, Hell in a Cell. Tapi aku rasa macam tak kena benda tu dekat Hell in a Cell. Kalau Edge nak lawan dengan Demon Finn Balor, Hell in a Cell buatlah dekat WrestleMania. Okey, sebelum kita nak masuk top 10 ni, ada yang tanya kat aku, tak mampulah nak join jadi members, tak mampulah nak hantar super thanks masa live bagi super chat dengan super sticker. Tak apa. Sebenarnya ada 3 cara paling mudah dan 3 cara percuma yang korang boleh buat untuk support channel Hazwan Shah Wrestling ni. First kali, by tekan butang subscribe, tekan sekali butang loceng sebelah butang subscribe. Kedua, semua video aku yang dah ada dekat channel Hazwan Shah Wrestling ni korang tonton. Dan yang ketiga, link Shopee tu. Yes, mungkin korang fikir link Shopee tu mestilah kena beli kan? Tak payah. Korang tekan link Shopee tu je dah cukup. Tak perlu beli. Korang tekan tu, aku dah boleh dapat commission. Untuk nombor 10 ni, mungkin dah lama dah kita tak dengar nama dia. Last kita nampak dia dekat WrestleMania, lepas tu dia injured masa dia nak geng dengan Shinsuke Nakamura lawan dengan The Usos. Superstar yang aku masukkan tu, yes, Rick Boogs.
Dah lama dah tu injured. Kita tunggu je bila dia nak buat comeback. Jadi tak terkejutlah kalau dia muncul dekat Royal Rumble nanti. Dia muncul sebagai apa? Penyanyi yang iring Shinsuke Nakamura tapi tak berlawan pun mungkin. Ataupun dia muncul sebagai salah seorang partisipan dekat Royal Rumble nanti pun mungkin juga. Tapi yang paling penting Shinsuke Nakamura kena ada dalam Royal Rumble. Nak kata dia kena menang tu dah tak nampak lah kot. Dulu dia dah menang, tak nak pula bagi dia champion. Rugi. Nombor 9, tadi kita dah sebut Logan Paul. Lepas tu kita dah sebut Bad Bunny. Nombor 9 ni pun consider macam selebriti sikit lah. Superstar tu adalah Pat McAfee. Antara nama yang consider selebriti tapi they do well dekat WWE. Pat McAfee dah lama hilang. Dulu kita bukan main shock lagi tengok dia jadi komentator dekat SmackDown. Lepas tu dia ada projek dia apa semua. So tak apalah, kita faham. Tapi still kita tahu juga Triple H suka dengan hasil kerja dia. Tapi Vince McMahon lagi suka dengan hasil kerja dia. Kalau nak kata Vince McMahon je suka, kenapa dulu dekat NXT dia kena push lawan dengan Adam Cole? Ada kemungkinan je yang Pat McAfee mungkin akan buat comeback kat Royal Rumble. Sebab aku yakin Triple H mungkin nak pakai dia dekat WrestleMania. Nombor 8. Ini boleh jadi 3 orang sebab nombor 8 ni aku akan letak tim komentator. Maksudnya dekat sini berkemungkinan Booker T sebab hari tu dia kata dia open je kalau WWE nak panggil dia buat kemunculan dekat Royal Rumble. Boleh jadi juga Wade Barrett sebab yelah aku punyalah rindu dia bergusti kat WWE. Sekarang dah jadi komentator, boleh je masa dia jadi komentator tu lagu dia dimainkan, dia buka semua headphone apa semua, dia naik atas gelanggang dan buat dia punya comeback. Dan aku rasa dia patut jadi full time superstar sekarang ni dekat WWE. Dan ada satu lagi nama lah bila aku dah kata pasal tim komentator, iaitu Corey Graves yang dah pun declarekan untuk wrestle. Last nampak dia berlawan dekat NXT like lama gila dulu, time sebelum Black and Gold nak jadi top. Zaman-zaman Corbin baru nak muncul. Dan dia pernah kata dia rindu nak bergusti. Jadinya mungkin lah kan, aku rasa dia still akan teruskan career sebagai komentator. Cumanya mungkin dia hanya sekadar cameo kalau Corey Graves ni muncul sebagai partisipan dekat Royal Rumble nanti. Untuk nombor 7, kita ada Naomi. Naomi ni nampak matter sebenarnya bila dia dengan Sasha Banks walks out from WWE lah. Tinggalkan WWE belah macam tu je. Kita tahu Naomi ni isteri kepada Jimmy Uso. Jadi ingatkan dia mungkin akan jaga nama dia, jaga dia punya attitude dia, reputasi dia apa semua dengan WWE. Tak nak buat hal lah kan. Tapi still dia ikut juga Sasha Banks. Dan last kita nampak gambar dia pun bila dia teman Sasha Banks pergi ke Japan nak support Sasha Banks dekat New Japan Pro Wrestling. Tapi kuat news bagi tahu yang WWE yakin dia orang boleh dapatkan Naomi semula, dan itulah memang dah ada talks perbincangan antara Naomi dan juga WWE. Cerita Sasha dengan WWE kita dapat tahu yang cerita tu terbungkus. Yang Sasha dengan WWE dah kira macam stop lah dia orang punya relationship, tapi Naomi dengan WWE tidak lagi. So aku rasa ramai je ternanti-nantikan Naomi buat comeback kat WWE. So Royal Rumble is the best place lah. Untuk nombor 6 ni dia sendiri duk bagi hint dah berbulan-bulan lepas lagi. Bayangkan kalau dah nombor berapa tak kisahlah. Tapi bila countdown tu habis ke kosong, lepas tu lagu dia dimainkan kan. Dan dia siap kata make it happen lah WWE. Superstar itu adalah Chris Masters. Dan aku yakin ramai gila yang rindukan Chris Masters. Dah lama tak nampak dia dekat WWE. Kalau dia nak datang balik hanya sekadar untuk one time show ke apa ke, aku okey sebab dah lama tak nampak dia. Tapi kalau dia dapat kekal sebagai full time punya superstar dekat WWE pun lagilah aku okey. Sebab dulu teringin juga aku untuk nak tengok dia di push lepas tahun 2 dan nak tengok dia jadi champion lah lepas dia kena push tu kan. Tapi itulah tak dapat tengok benda tu. Kita tunggu dan lihat lah kalau Chris Masters ni jadi buat kemunculan ataupun comeback dekat Royal Rumble nanti. Yang kelima, boleh jadi macam kurang sikit possibility, tapi tiada apa yang mustahil lah. Sebab dekat WrestleMania tahun lepas kita dah nampak dia bergusti, dengannya itu perlawanan terakhir dia. Tapi ada pula news, kemungkinan kalau dia berminat nak berlawan lagi dekat WrestleMania tahun ni, boleh jadi juga. Superstar yang aku masukkan tu adalah Stone Cold Steve Austin. Dengan WWE dah duk sebutkan Cody Rhodes akan buat kemunculan, bukan WWE lah, Cody Rhodes sendiri pun dah sebut dia akan buat kemunculan kat Royal Rumble nanti. Jadi kejutan akan jadi kurang kalaulah dia orang tak dapat The Rock ataupun nama-nama besar lain yang mampu buat kejutan dekat Royal Rumble. Stone Cold ni boleh jadi nama kejutan
yang akan berlaku dekat Royal Rumble nantilah. Tak perlu dia menang pun, cukuplah dia ada tapi di-eliminate oleh someone yang big, someone yang matters, then should be okay. So aku tak terkejut kalau tiba-tiba kaca pecah. Yang keempat, Randy Orton. Kita semua duk tertanya bila lah dia nak buat comeback. Dah mula dah risau dah dekat hati ni kalau dia buat comeback hanya sekadar nak announce dia kena bersara. Hopefully benda tu tak berlaku, sebab aku dah pernah cakap banyak kali dah dekat video aku sebelum ni, aku nak dia ada a one good last run dengan WWE. Even dia buat comeback dekat Royal Rumble nanti tak menang pun tak apa. Yang penting nak tengok dia buat comeback, dia sihat, masih lagi boleh bergusti untuk beberapa tahun lagi. Itu pun dah cukup, dan dah lama dah tak nampak dia. Dan lately ni kita tak tahu apa update terkini dia punya masalah kesihatan. Aku yakin je kemungkinan dia tak akan buat comeback, tapi itulah, possibility tu ada sikit. Jadinya kalau dia buat comeback dekat Royal Rumble nanti, aku yakin ianya akan jadi satu kejutan lah. Okey, untuk yang nombor 3 ni, dia tak sign kontrak lagi lah pun dengan WWE. Kalau dah pun kita tak dapat news tu. Lepas tu dia dah consider macam confirm tinggalkan New Japan Pro Wrestling. Dan sekarang ni kuat news bagi tahu WWE dengan AEW dua-dua berebutkan dia. Nakkan dia ni jadi dia orang punya talent. Sebelum ni dia dah buat kemunculan kat AEW. Aku tak terkejut kalau dia lebih pilih AEW daripada WWE. Tapi tak terkejut juga kalau WWE boleh bagi better offer, bagi better deal untuk dia. Dan logik je untuk nak, bukan buat comeback sebenarnya, tapi buat dia punya debut dekat WWE. Dan superstar yang aku masukkan itu adalah Jay White. Okey, di tempat yang kedua, possibility untuk superstar ni buat comeback ada. Walaupun dia kata dia akan buat comeback lebih kurang waktu WrestleMania, tak terkejut kalau dia declarekan lebih awal untuk buat comeback. Since Royal Rumble ni bukan satu perlawanan yang terlalu action gila babang one-on-one, sebab dia fokus kat ramai superstar dan momen dia lebih pada eliminate orang kan. Kita nampak dia punya injury hari tu memang bahaya gila. Hampir lumpuh, hampir terpaksa bersara, hampir boleh kata nyawa melayang pun boleh jadi juga sebab kecederaan dia sangat serius dekat bahagian leher. Superstar yang aku masukkan tu adalah Big E. Lama dah ni tak nampak dia. Dan itulah, boleh je dia cakap comeback kat WrestleMania nanti, tapi tak. Lala ada lagu dia buat kejutan sebagai entrant Royal Rumble untuk tahun 2023. So itulah, kalau kemungkinan untuk dia nak muncul ada Ahad ni, hopefully yang baik-baik je untuk Big E. Okey, nama yang pertama sudah tentunya, aku rasa korang semua dah yakin dah nama ni akan duduk dekat first place, nama ni akan di-mention. Superstar itu adalah bukan superstar kat WWE je, superstar in Hollywood jugalah, iaitu The Rock. Dah bertahun dah kuat news yang WWE dan juga fans sendiri nak tengok The Rock lawan dengan Roman dekat WrestleMania. Tahun sebelum ni tak dapat, tahun ni ada lagi news tu, ramai gila harapkan benda tu. Even Triple H pun admit kalau The Rock tu free, nak je dia panggil The Rock tu untuk involve dekat WrestleMania. Sekarang ni, tahun ni kita tak tahu lagi 100% macam mana, adakah The Rock dapat terlibat ataupun tidak. Tapi kalau untuk The Rock nak terlibat, aku pernah kata sebelum ni dia tak perlu menang Royal Rumble pun okey. Tapi kalau dia menang Royal Rumble, it's a right way jugalah untuk dia nak menghadap the head of the table. Walaupun lagi sekali tak perlu. Yang penting kat sini sebenarnya bukan masalah perlu dia menang ataupun tidak. Kita bukan nak cerita dia patut menang ke tidak. Itu dah cerita dekat video sebelum ni. Kita nak cerita pasal kejutan. Jadi kalau dia dapat terlibat dekat WrestleMania nanti untuk lawan dengan Roman, Royal Rumble boleh jadi tempat pertama kemunculan dia setelah beberapa tahun. Yelah, road to WrestleMania nak mula dia punya feud dengan Roman. Cumanya macam pelik lah kalau dia buat comeback tapi tak menang The Rock kot. Dah buat comeback tapi tak menang. Takut mencacatkan sikit lah bila dia di-eliminate. Tapi aku rasa that is not a big deal kalau kita sebagai fans yang matang. Tapi untuk casual fans ke apa, aku tak tahulah mereka boleh terima ke tak kalau The Rock buat comeback, join Royal Rumble tapi di-eliminate oleh Cody Rhodes ataupun siapa yang layak menang. So yang tu korang rasa macam mana? Cuba korang share sikit kat ruangan komen kat bawah. Kalau The Rock buat comeback tapi tak menang Royal Rumble, korang boleh hadap ke tak benda tu? Tapi dekat tempat pertama aku, The People Champion, Dwayne The Rock Johnson.
Video yang lepas aku dah cakap aku nak John Cena menang Royal Rumble. Tapi kenapa aku nak John Cena menang? Korang kenalah tengok video tu. Cumanya mungkin korang tertanya lah, kau nak John Cena menang tapi kau tak letak nama John Cena dalam list top 20 kali ni. Padahal dia boleh jadi kejutan je. Walaupun hari tu dia dah muncul kat SmackDown tapi orang tak expect dia akan muncul dekat Royal Rumble nanti. Yes, betul. Aku bukannya tak letak John Cena dalam list ni disebabkan dia dah muncul dekat SmackDown hari tu. Tapi aku tak letak dia dalam list ni disebabkan aku tak nampak nama dia dalam list ni. #YTGT. So guys, itu saja untuk video kali ni. Kita jumpa dekat live watch along Royal Rumble Ahad ni. I'll see you guys again in the next live ataupun video kalau korang tak join watch along nanti. Terima kasih datang lagi. Mother Father. Jemput layan semua video ni.